murtad, mati kafir. Itu dia yang cakap. Keluar daripada Islam. Itu dia. Awak yang Jenazah cakap. Pak Kasim tak boleh tanda Awak tangan yang hukum berat cakap. Islam. Saya tak cakap. Betul. Saya jawab kepada Tuhan. Awak ada jawab, nak jawab. Pak Kasim nak jawab Tuhan macam mana? Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan bulan, Tuhan bintang, Tuhan berhala. Itulah. Kita jawab dengan Allah. Allah yang abadi. Pak Kasim murtad. Potongan klip video tersebut telah diambil daripada satu rakaman video pendek yang berdurasi 16 minit 21 saat yang telah dimuat naik di saluran YouTube pada tahun 2014 bertarikh 8 Mac. Intipati video pendek tersebut adalah mengenai satu temu ramah bersama Kasim Ahmad yang telah dikatakan terbatal akan akidahnya kerana beliau telah menolak kenabian Nabi Muhammad SAW selain telah menafsirkan Al-Quran mengikut logik akal semata-mata. Jadi sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut siapakah saudara Kasim Ahmad, saya memperkenalkan diri saya Nurul Hafizah Suhana binti Zakari A169404. Tujuan rakaman video ini adalah untuk menyempurnakan tugasan individu bagi subjek kajian hadis masa kini PPPH 3163 di bawah kelolaan Dr. Arif Yahya. Secara ringkasnya, beliau bukan sahaja seorang ahli hadis, tetapi beliau juga adalah seorang pemikir, ahli falsafah, sasterawan, bekas tahanan ISA dan juga bekas ahli politik. Dr. Kasim Ahmad atau juga dikenali sebagai Pak Kasim telah dilahirkan di kampung Kubah Tampang, Kedah pada 9 September 1933. Bapanya merupakan seorang guru agama dan ibunya pula merupakan seorang suri rumah yang membantu keluarga dengan menjual kuih. Pak Kasim mula mendapat pendidikan formal di Sekolah Melayu Kampung Bujang, Kedah sebelum berpindah ke Sekolah Melayu Bandar Baharu. Seperti yang dijangkakan, Pak Kasim merupakan seorang yang sangat bijak dan selalu mendapat markah yang cemerlang. Beliau juga menjadi antara 4 orang pelajar terbaik di seluruh negeri Kedah. Disebabkan itu, beliau telah diterima masuk ke Kolej Sultan Abdul Hamid. Bagi Pak Kasim, dia bertuah kerana bapanya seorang yang cekal dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memasukkan dia ke kolej itu. Semasa di Kolej Sultan Abdul Hamid, Pak Kasim banyak menghabiskan masa dengan membaca buku, terutama buku-buku analogi sajak dan novel. Pada waktu itu, Pak Kasim mula menunjukkan minat dalam bidang sastera dan politik dan daripada saat itu beliau mula bergaul dengan golongan wartawan dan pemimpin-pemimpin pelajar. Walaupun minat Pak Kasim dalam pelajaran mula merosot, tetapi dia tetap berjaya masuk ke Universiti Malaya di Singapura pada waktu itu. Semasa di Universiti Malaya itu, antara pensyarahnya ialah Pendeta Zakbar dan kawan baharu beliau adalah Syed Nurki Al-Attas. Semasa di Universiti Malaya juga, Pak Kasim mula menghabiskan masa dengan membaca pelbagai buku politik, sejarah, agama dan falsafah. Semasa ini jugalah dia mula berkenalan dengan tulisan-tulisan Ibn Khaldun, Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin dan Muhammad Iqbal. Setelah menamatkan pengajian di Universiti Malaya, Pak Kasim telah berangkat ke London dengan menjadi pensyarah di School of Oriental and African Studies, University London. Setelah 4 tahun di sana, beliau pulang kembali ke Malaya kerana tidak berpuas hati dengan cara kemerdekaan yang dibawa oleh Tengku Abdul Rahman pada ketika itu. Pak Kasim menganggap bahawa Malaya pada waktu itu masih ada sisa-sisa kolonialisme dalam dasar pemerintahan dan ekonominya. Jadi, beliau memasuki Parti Rakyat Malaya dan membawa falsafah sosialisme. Perjuangan Pak Kasim dalam politik mula terganggu apabila beliau ditahan dalam Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA selama 5 tahun dari 1976 sehingga 1981. Selain Pak Kasim, Dr. Syed Hussein Ali, Abdullah Majid dan Abdullah Ahmad Daulah Kotlanas juga ditahan sama. Tetapi apabila Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, mereka semua dibebaskan. Selepas keluar dari ISA, pandangan dan pegangan Pak Kasim terhadap sosialisme mula berubah. Dia mula kembali ke Islam yang digambarkan sebagai jalan lurus. Akhirnya Pak Kasim mengambil keputusan untuk keluar dari PSRM dan masuk UMNO pada tahun 1986. Setelah itu, bermulalah perjalanan Pak Kasim sehingga beliau menjadi seorang anti hadis. Masyarakat memandang serius dalam isu yang dibangkitkan dalam seminar pemikiran Kasim Ahmad, suatu penilaian pada 15 dan 16 Februari 2014, anjuran ahli jawatan kuasa sahabat pena Pak Kasim di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Kenyataan-kenyataan daripada para pembentang kertas kerja seminar khususnya berkaitan isu-isu agama itu dipandang sangat berat.
Hal ini kerana mereka telah mempertikaikan dua kalimah syahadah dengan menganggap syahadah yang kedua sebagai mendewa-dewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, mereka juga mempertikaikan rambut sebagai aurat wanita dan memperlekeh wanita yang berhijab. Mereka juga mempertikaikan kredibiliti ulama dan menyamakan ulama sebagai kasta paderi. Mereka juga mempertikaikan hadis sebagai sumber hukum dan menuduh Imam Syafi'i yang memulakan doktrin baru dengan menyatakan hadis sebagai satu sumber hukum sama seperti Al-Quran. Selain itu, Pak Kasim juga mentafsirkan semula Al-Quran berdasarkan logik semata-mata dan menolak tafsiran ulama terdahulu. Mereka juga mengiktiraf kod 19 oleh Rashad Khalifah sebagai pentafsir Al-Quran bagi menggantikan hadis dan mencadangkan membuat surat dengan memohon kepada KDN menarik semula pengharaman buku-buku tulisan Kazim Ahmad. Jelaslah di sini bahawa pemikiran dan pandangan yang dikemukakan adalah bercanggah dengan prinsip dan juga sumber hukum dalam ajaran Islam berdasarkan Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi asas pegangan masyarakat Islam di Malaysia. Secara kesimpulannya, pemikiran Dr. Kazim Ahmad ini boleh dikatakan sebagai pemikiran yang salah dan bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka adalah wajar untuk umat Islam di Malaysia menjauhi aliran pemikiran dan doktrin-doktrin palsu yang seumpama ini. Ini adalah kerana perkara ini boleh memberi implikasi besar kepada akidah umat Islam dan menggugat ketenteraman serta menimbulkan keresahan awam. Islam menyeru kepada umatnya agar bersatu dan mencegah daripada berpecah belah kerana perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam boleh merugikan masyarakat Islam itu sendiri. Ini juga adalah demi membangunkan modal insan yang bertamadun tinggi. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.